Okay. So, kita mulakan 1.3. Okay. Forces in equilibrium. Daya dalam keadaan keseimbangan. Okay. Equilibrium means seimbang. Okay. Seimbang. Balance. Dalam keadaan yang balance. So, jumlah kiri sama dengan jumlah kanan. Total atas sama dengan total bawah. Okay. Gitulah. So, dia bagi diagram tu, ngajak dancer standing still for a while during the dance. Okay, what is the relationship between force acting on the dancer? Okay, so, maksudnya, semua daya yang bertindak terhadapnya dalam keadaan yang balance. So, kita kata dalam equilibrium ni, ada two situation. Either the object is at rest, dalam keadaan rehat, ataupun kita kata stationary, ataupun kalau dia move, it will move with constant velocity. Move with constant velocity. Okay? Bergerak dengan laju yang seragam. Maka dalam kedua-dua situation ni, both situation, A will be 0. Acceleration will be 0. So, bila kita kata A equal to 0, F prime resultant force equal to MA. Since A 0, resultant force pun will be 0 Newton as well. Okay. So, kita kata no resultant force. Bukan no force. Ada force bertindak padanya. Ada normal reaction, adanya weight kan. Tapi kita kata resultant force yang 0. No resultant force acting on him. So, therefore, it is said to be in equilibrium. Alright. So yang dia highlighted ni, okay, dia punya definition utama lah. An object is said to be in equilibrium of force when, okay, dalam keadaan bila? When force acting on it produce 0 resultant force. So kita kata situation itu dalam keadaan equilibrium. Okay, next observe the free body diagram. Okay, free body diagram di bawah ni. Macam biasalah. Free body diagram means dia suruh label kan all the forces acting on the object. Okay, so macam biasa daripada center of the object downward adanya weight. Yes, weight. Macam biasa. Weight. Okay. And then wujudnya normal reaction. From the surface of the object. Di mana objek diletakkan tu 90 degree dengan surface tu adanya normal reaction. Nak balancekan force tu. Weight tu. Maka kalaulah weight-nya 12 Newton, maka normal reaction-nya pun 12 Newton. Maka kita kata dia dalam keadaan at rest. All the forces in equilibrium. Dalam keadaan yang seimbang. Okay, yang ni kamu dah biasa dah buat. Okay, so tengok gambar di tepinya pula. Okay, lamp hung from 2 string. Ada satu lampu. Kita ikat dengan 2 tali. Satu tali pada satu kecondongan ni. T 5 Newton ni, dia ada tension 5 Newton. Satu lagi tali kita ikat secara horizontally. Okay, 3 Newton. Dia guna P. Okay, guna T pun tak salah. Cuma dia nak bezakan lah. Ni ialah tension. So, still daya tegangan lah yang wujud pada tali ni. And then, hakikatnya bila objek ni ada mass adalah dia punya weight. From the center of the body downward, okay, weight. W. Okay, maka kalaulah objek ni at rest, okay, hung from 2 string, duduk tegak situ kan, tak putus, duduk relax situ je. So, kita kata dia dalam keadaan equilibrium lah. Dalam keadaan yang seimbang. Okay, cuma sekarang ada yang condong tu. T tu, satu tali tu diikat secara sengit tu. Diikat pada hook sana tu. Maka, apa yang sama dengan apa kita nak kata yang ni sekarang? Okay, so apa yang perlu kita buat? Kita kena resolvekan daya-daya yang condong ni. Seperti kita belajar dalam 1.2 itulah, resolution of forces. So, daya-daya yang condong tu kita leraikan dulu. So, komponen T tu kita akan leraikan kepada Ty and Tx. Nak tahu berapa banyakkah sebenarnya T yang menyumbang kepada horizontally force, yang menyumbang kepada vertically force. Okay, so apa yang sama dengan apa? Sebenarnya, P ni sama dengan Tx. Yes, kiri sama dengan kanan. So, P equal to Tx. Okay, lagi?
W equal sama dengan TY. Yes, atas sama dengan bawah dalam keadaan yang seimbang. So, W equal to TY. So benda ni lah nanti yang kamu kena buat. Dia punya equation nak selesaikan masalah dalam forces in equilibrium. Yang kompleks sikit benda gini lah. Benda yang diikat pada sudut-sudut yang tertentu ni. Yang tidak direct sangat. Kalau yang ni direct je, mudah je kalau yang phase ni kan. Okay, so untuk nak menyelesaikan masalah ini, nak cari nilai contoh lah. Ni dia dah bagi nilai T, nilai P, nilai W tu. Kalau dia tak bagi, dia suruh kamu carilah. Dia bagi salah satu je ke. Tapi dia kena bagilah angle tu. Angle tu dia bagilah clue. Angle T ni berapa degree daripada horizontal line atau daripada vertical line tu kan sebagai theta. So dia pun akan suruh kamu selesaikan lah problem ni. So cara nak selesaikan problem ni, kita boleh settlekan guna triangle of forces method ataupun guna resolution method. Guna buat pada Cartesian graph labelkan. Okay. So kita tengok contoh yang diajar di bawah ni dululah. Okay. In figure 1.23, vase in equilibrium. Okay. Dalam keadaan seimbang, settled. Resultant force W and R is 0. Okay. W equal to R. Yang tadilah. Okay, yang B pula lamp. Lamp also in equilibrium. Dalam keadaan seimbang juga. However, these three forces acting on the lamp. Okay, ada 3 daya yang bertindak sekarang. This can be represented by triangle of forces. Okay, ia juga boleh diwakili dengan segitiga daya. Antara W, P dengan T tadi. Okay, triangle of force can be drawn to show equilibrium three force acting on the object. The magnitude of three forces represented by the length side of the triangle and they are drawn in sequence according to the direction. Okay, maksudnya kalaulah ketiga-tiga daya tu dalam keadaan equilibrium, kita akan dapati dia punya direction of force dalam satu cycle, dalam satu circle. Okay, tengok contoh ni W, P dengan T. Itu gambar sebenar dia. Di atas, yang bawah tu kita tengokkan dia punya setelah dilukis segitiga. Okay. So, W ke bawah. Jangan ubahlah W ke bawah tu. W ni ke bawah kan. So, akan ada satu daya W ke bawah. T secara condong. Jangan ubah kecondongan dia tu. P secara on the x-axis. Horizontally. Okey, kita pun kena fikir macam mana kita nak susun 3 daya ini dalam bentuk triangle. Okey, dalam bentuk satu segitiga. Maka W mestilah straight downward. W mesti straight downward. Okey, W dengan P 90 degree to each other. Okey, tapi saya tak boleh lukis gini. Nanti T saya nak letak di mana tu? Tak jadi segitiga tu. So, saya turunkan P tu ke bawah. Okey, lepas tu bersambung dengan T ke atas. Okey, so dapatlah satu triangle of forces antara WP dan T. Dan kena alert lah sudut tu sudut di mana. Okey, antara P dengan W 90 degree to each other. So sini 90 degree. Antara T dengan P, okey, boleh tahu ke berapa sudut tu? Okey, tengok di gambar. Katakan saya bagi nilai theta ni kan. Okey, ada satu nilai theta di situ yang diberi clue. So, make sure P ni sebenarnya, okey, katakan kita undurkan dia ke belakang kan. So, dia sebenarnya sudut theta tu antara P dengan T. P dengan T. So, pada triangle kita P dengan T. Di situlah sudut theta rujukan kita tu. Kalau dia bagi 30 degree di situ, maka 30 degree lah di sini ni antara P and T ni. Okey, selain bentuk segitiga ni, bentuk segitiga lain yang boleh dibuat. Okey, ada lagi. Tak semestinya ni saja. Tak semestinya ni saja. As long as tiga-tiga tu kamu boleh bentukkan dan kamu kena nampak bahawasanya dia punya arrow, cuba tengok arrow ni. Arrow W bersambung dengan P, bersambung dengan T. Dalam satu cycle. Kalau kita buat yang resolution yang sebelum ni, katakan sekadar nak resolvekan T dengan TX, TY. Dia tak akan jadi satu sekular begini. Dia akan tambah secara vektor T, TY, T plus TX baru sama dengan T. So arrow dia tidaklah continuous begini.
Okey. Contoh segitiga lain. Okey, shape segitiga lain yang boleh dilukis. Okey, katakan kamu kena nampak lah ni. Kena ada imagination sikit. Okey, macam mana nak resolvekan tiga force itu. Macam mana nak combinekan jadi segitiga untuk ketiga-tiga tu. So, selain pada shape ni, katakanlah kamu nampak kamu nak pindahkan P ke atas. Okey, W sebelah kanan. Okey, yang ni. Ni pun tak salah. Ni pun betul juga dia punya T yang condong ni Okey, tukar tempat. T ni. Yang mendata tu ialah P. Okey. Segitiga ni pun tak salah. Okey, dan ingat theta tu, okey, kita tengok antara T dengan P. So, P dengan T, cuma theta kita di sebelah atas. Okey, segitiga ni pun betul. Segitiga ni pun betul. Dan tengok dia punya arrow. Arrow dia, okey, masih lagi dalam one cycle. One cycle. Dia punya arrow tu bersambung-sambung. Daripada P, kepala ekor dengan kepala P sambung dengan ekor kepala W sambung dengan ekor kepala T tu. Okay. So dia continuous di situ. So menunjukkan dia dalam keadaan equilibrium sebenarnya. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh. Faham. Okay, alright, good. Okay, look at the next page. Okay, yang ni dia nak suruh lukiskan segitiga. Saya skip dulu. Ni aktiviti. Okay, tengok example yang ada dalam textbook ni dulu. Okay, kita cuba fahamkan example dia ni. Okay, solving problems involving forces in equilibrium. Okay, look at example 1. Okay, dia kata show stationary lamp. Macam tadilah, lampu tadilah juga. Okay, hanging from two strings. The tension T 8 Newton. The string is inclined, okay, secara condongnya diikat at an angle 60 degree above horizontal. Maksudnya 60 degree daripada horizontal line ni lah. So tu je clue dia bagi sekarang. Dia bagi T, dia bagi dia berada pada 60 degree horizontally. Dia pun tak bagi P dengan W. Dia suruh you all cari nanti. Berapakah nilai P? Berapakah nilai W? What is the value for P? What is the value for W? Okay, kamu kena cari yang tu. Okay, so now, apa yang kita boleh buat? Ada dua teknik. Okay, dua kaedah. Kita kena tahu dua-dua ni lah. Sama ada nak buat resolution of force. Okay, guna kartesan graf tadi. Macam saya tunjukkan tadi. Okay, ataupun method 2. Kita guna scaled drawing of triangle of forces. Kita guna kaedah lukisan sebenar segitiga daya itu. So yang ni kita tak guna sinkostan lah. Kita dah ukur je lah. Guna pembaris lah setelah kita membuat triangle of forces dengan scale yang tepat. Tapi nak buat triangle tu kena memerlukan ruler, protraktor, compasses. Lengkap lah. Barulah kita ukur. Bila berjaya dapat segitiga, ukur guna ruler dah lah tinggalnya. Okay, kita tengok kedua-dua teknik. Okay, tengok method 1 dulu. Resolution of forces. Okay, macam mana kita nak buat ni? Okay, so kamu bayangkan kamu diberi satu kartesan graf lah. Okay, Y dengan X ni kan. Okay, yang kosong. Kamu pun label lah daya-daya yang ada di situ. So, kalau macam daya P tu dah cantik dah pada X axis. So, biarkan dia di situ, P. W pun pada Y axis, vertically. Biar di situ. Okay, sekarang T yang condong. So, yang condong-condong ni kena resolvekan dulu. Kena leraikan kepada TX dengan TY. So, leraikan dia yang menjadi TY, menjadi TX. Okay, lepas tu dalam keadaan equilibrium yang berada di atas kartesan tu, kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. Okay, so P equal to TX. Manakala yang secara vertikal, W equal to TY. So itulah niat dia sebenarnya. Okay, maka kita pun nak tahulah. Kita nak cari P, nak cari W kan. So, P kita tahu dia sama dengan TX. Okay, dalam keadaan yang seimbang. Dia tak ada lebih mana-mana lah. Balance lah. Total force dia. So, TX ni sebenarnya apa? Kita tak tahu lagi nilai TX. Kita tahu T. Clue yang diberi, clue T. So, kita kena buatlah resolution of forces antara T, TX dan TY itu.
Ingat balik yang dah belajar dalam 1.2 kan? Okey, so kita ada T, TX dan TY. Okey, dan kita tahu angle yang clue diberi di situ, 60 degree. Okey, buat triangle of forces dia dulu antara T, TX, TY. So, T secara condong 60 degree di situ dengan TX. Okey, TX dengan TY je yang bersambung tau. Kepala TX jumpa ekor TY. Tapi tengok, dalam case resolution yang begini, bukannya kita buat triangle of forces. Ni ialah resolution of forces untuk T je. Kita nak resolve T, TX, TY. Tengok dia punya arrow. Arrow dia bukannya dalam satu cycle Tidak bertembung tu. TX plus TY sama dengan T. Ni arrow dia ialah secara penambahan vektor. Kamu belajar vektor matematik kan. So, T sama dengan TY plus TX. Gitulah. So, that's why arrow dia tu TX plus TY sama dengan daripada awal T hingga ke hujung T tu. Awal TX, akhir TY. Okay. Antara PT dengan W je yang menghasilkan segitiga yang arrow dia dalam satu cycle tu. Sebab tiga-tiga tu daya yang seimbang. Sekarang T, TX dan TY ni tidaklah dalam seimbang. Cuma kita nak meleraikan T itu kepada komponen TX dan TY. Okay? Alright, so now. Okay, macam biasa. Labelkan apa pula? Kita dah tahu 60 degree, label kan? OAH. Label yang ni dulu. Yes, good. Yang opposite dengan 60 degree, O lah. Okay, sebelah dia A. Okay, yang perpendicular, yang bertentangan sisi 90 degree tu, okay, H. Okay, so sekarang kita nak apa? TX. Kita nak cari P duluan. So, kita tahu T. 8 Newton di situ. So, A dengan H, kita guna apa A dengan H? Cos. Cos. Cah kan? So, cos 60 adjacent per hypotenuse. Adjacent ialah TX, hypotenuse T. So, jadikan T subjek. Sorry, TX subjek. Pindahkan T. Jadilah T cos 60. Okay, T kita dah tahu value T, 8. So, gantikanlah dia 8 cos 60. Okay, tekan-tekan kalkulator, dapatlah jawapan 4 Newton. Don't forget lah, the unit must be Newton lah. It is force daya juga, daya tegangan, tension. Okay, settle lah untuk TX which is equivalent dengan T. P. Okay, so P equal to TX. Maka settle lah. Alright, so now we want to calculate W pula. So W equal to TY. W equal to TY. So nak cari TY pula. Okay, so macam mana nak cari TY? O dengan H. So O dengan H ialah soft. Maka gunalah sin. Samalah. Dah faham dah benda ni, mudah dah. O per H. Maka O dia ialah TY per dengan T. So TY equal to T sin theta, T sin 60 lah. Maka T tu ialah 8 dah diberi. 8 sin 60 ialah 6.93. Yes, dapat yang ni kan. Okay, kalau panjang-panjang ambil 2 decimal point Take 2 decimal point. So you will get 6.93. Okay, understand this method? Yes. Ni method ni lah lebih mudah sebenarnya. Lagi nampak. Buat di Cartesian graph. Labelkan semua daya-daya yang ada di situ. Yang mana condong, leraikan dulu kepada komponen X dan Y. Lepas tu tengok axis tu. Dalam keadaan equilibrium, total atas sama dengan total bawah. Kiri sama dengan kanan. Okey, lepas tu tengoklah apa yang dia nak suruh kamu cari. Okey, tengok triangle method ni. Okey, scale triangle method. Okay, yang ni pun kena tahu. Kalau soalan tu spesifikkan, by using scale drawing of triangle of forces. Kena guna teknik inilah. Kalau dia tak sebut teknik mana, boleh guna mana-mana teknik. Kalau dia spesifikkan, kena guna apa yang dia suruh lah. Okay, look at the first step. Choose a scale. Draw the force T with known magnitude and direction. Okay. So, kita ada 50 Newton sekarang kan. Force yang kita 8 Newton. Clue yang kita tahu T tu ialah 8 Newton. So, kita boleh wakilkan dia dengan 8 cm.
1 Newton 1 cm contohlah. Ataupun kamu nak jadikan dia 1 cm 2 Newton pun boleh. Maka jadilah 4 cm saja. Atas kamulah, tengoklah kesesuaian ruang untuk melukis tu sebesar mana diberi ruang. So sekarang let's say lah dia nak guna scale 1 cm 2 Newton. Maka bila T tadi ialah 4 cm, berapa? 8 Newton, sorry. 8 Newton, maka dia ialah berapa cm tu? 4 cm. 4 cm. So sekarang ambil protractor, setkan 60 degree, lukiskan guna ruler, panjangkan sepanjang 4 cm. Okay, so tu ialah untuk T. Lepas tu, untuk W pula. Okay, bersambung dengan W. Tapi sebelum tu, kamu kena imagine dah lah. Nak bentuk segitiga macam mana sebenarnya daripada 3 daya ni. Daripada T, P, W ni kamu nak gerakkan dia macam mana sebenarnya. Yang tu kamu kena imagine dulu segitiga bentuk macam mana nak dilukis. Barulah kamu lukis ikut skala tu. Dah tinggal sambung-sambung je. Okay. So kamu kena bayangkan contohlah. T nak turunkan ke bawah. Okay, so turunkan dia ke bawah gitu. Okay, W ni panjangkan. Okay. P horizontally. Okay, dan check. Okay, arrow dia bersambung. Okay, boleh guna segitiga tu. Okay. Ataupun segitiga yang reverse. Okay, katakan kamu nampak T ni kamu nak turunkan dia ke bawah. Diturunkan secara paralel barulah tidak mengubah sudut dia. So katakan T sana. P nak alih ke belakang. Sana. Okay, so dapatlah satu segitiga begini. Okay, pun boleh. Okay, tak salah Tapi kena imagine dulu nak jadikan segitiga bentuk macam mana tu sebelum kamu melukis yang sebenar. Okay, so let's say kamu nak jadi yang begini seperti mana dalam textbook ni. Maka lepas kamu lukis guna protractor, ruler tadi sambungkanlah dengan W ke bawah, straight ke bawah. Okay, W dengan P 90 degree to each other. So, P straight pula ke kanan. Okay, dapatlah triangle of forces di situ. Okay, and then measure length. So, sekarang kamu dah buat guna scale yang kamu nak. Okay, ambil ruler, ukur. Okay, ukur P ni, berapa cm ni kamu dapat ni. So, let's say dia kata bila dibuat dia dapat 2 cm. So, kalau tadi 1 cm 2 Newton. Dia punya ratio yang dibuat. So, bila dapat 2 cm, dia ialah kena darab 2 lah, 4 Newton. Tulislah nilai sebenar force dia tu. Jangan biar dalam cm. Tak habis lagi. W pula, ambil ruler ukur. Ukur dari sini sampai sini. Direct je lah pengukuran dia. Sebab kamu dah buat ikut scale yang sebenar, the real scale. So W, let's say lah, dia kata dapat 3.5. Okay, so bila 3.5 cm, kita kena darab 2 lah juga. So it will be 7 Newton. So the value for W 7 Newton. Okay, cuba kita compare kan nilai dengan teknik yang pertama tadi. Okay, 4 Newton. Sama tak? Okay, sama. Tapi yang ni 7 Newton. Tadi kita dapat 6.93. Mana yang lebih accurate sebenarnya? Yang atas. Yang atas sebenarnya. Sebab yang atas ni boleh baca hingga 2 decimal point and above. Kalau yang bawah ni, kita guna ruler. Ruler kita limited. Ruler boleh baca sampai berapa? Berapa sensitivity? 1 decimal. 1 decimal, 0.1 cm kan? So that's why kita boleh baca 3.5 cm. Mungkin sebenarnya 3.47. Tapi tak boleh baca dah. Ruler tak boleh baca dah. Dia akan jadi kita baca yang paling rapat kan? Sama ada 3.5 ke 3.6. Ataupun sebelum dia 3.4. Kita tak boleh baca lah sehingga 3.47, 3.489. Tak boleh baca yang tu. So that's why dia akan jadi nombor yang besar di situ. Nombor yang setelah 1 decimal point sajalah didarabkan. So sebenarnya kalau lagi accurate, sebenarnya mungkin sepatutnya dapatlah sehingga 6.93 ni. Tapi tu pun tak boleh dibaca oleh ruler kan. Kamu akan baca 6.9 atau 7.0. Kalau yang direct measurement. Okay, understand? Okay. Yes, kalau dia tak kata scaled drawing, dia tak kata yang mengikut skala, kamu boleh je tidak buat mengikut skala.
Lepas tu, bila kamu dapat segitiga ni, kamu pun fikirkan secara trigo. Sebab ada 90 degree. Fikir secara matematik je. So, bertentangan dengan 60, opposite. Sebelah adjacent hypotenuse. Okay. So, bila kita nak cari W, kita guna teknik ni je. H dengan O. So, kita kata, okay. So, sin 60 opposite per hypotenuse. W per 8. So, W ialah 8 sin 60. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat juga sebenarnya. 7 Newton kan? 6.93. Yang tepat tu. Okay, so kalau nak cari P pula, A dengan H. So, kita akan guna cah. So, dia ialah cos kan? So, A per H, P per 8. Okay, so P 8 cos 60. Dapat berapa 8 cos 60? 4 Newton, betul? Okay, so dapat juga jawapannya by using matematik lah. Setelah kita lukis triangle of force, kita guna matematik biasa je. Kalau dia tak suruh buat yang scale. Kalau dia kata scale, kena ikut lah. Follow scale yang betul lah, one by one. Alright, boleh faham ni? Example 1. Can you understand for example 1? Alright, good. Okay. So next, we continue with example 2. Okay, look at example 2. Okay, example 2, dia berada on inclined plane. Okay, a box weight 50 Newton, stationary, at rest sama maksud at rest. On inclined plane, pada satu satah yang condong. Okay, A dia kata draw free body diagram. So, free body diagram ni kena buat apa? Yes, label all forces acting on the object. Okay, so label lah ikut arahan dia. Dia suruh label apa tu? Berapa benda yang dia suruh label tu? 3. Dia suruh labelkan weight. Okay, label lah W ikut simbol. Follow simbol yang disuruh lah. W, R, F, R. Okay, W macam biasa. Dari mana ke mana W? Dari tengah objek ke bawah. Yes, center straight downward. Okay, good. So, W macam biasa. Okay, normal reaction. Di mana normal reaction? From dengan surface. Okay, yes, 90 degree dengan surface objek itu diletakkan. So, that one is normal reaction. R, label. Okay, frictional force ni mana? Kat permukaan. Yes, dia oppose the motion of the object. So, dia bergeser dengan permukaan ni lah. Okay, so that one is friction. Label di surface tu lah. FR. Okay, so seperti mana gambar di bawah dia tu lah juga. Okay, so by drawing scaled triangle. Okay, yang ni spesifik. Dia suruh guna teknik ni. Maka wajiblah follow kehendak soalan. By drawing a scaled triangle of forces. Kena buat ikut skala sebenar lah. To determine R dengan FR. Okay, so kamu kena buat dulu triangle of force secara imaginary kamu dulu. Okay, nak bentukkan macam mana segitiga ni? W, R dengan FR. Macam mana nak jadikan dia triangle ni? Cuba fikirkan. Gerakkan dia secara paralel. Jangan mengubah sudutnya. Boleh gerak dia tetapi secara paralel. Okey, maksudnya kamu boleh nampak dia katakanlah nak pindahkan R ke bawah. R ni pindah ke bawah. W pindah ke kiri. Pindahkan W untuk situ. Okey, dapatlah satu segitiga di situ sebenarnya. Okey, so W ke bawah. Yang ni ialah FR, ni W, ni ialah R. Okey, ni boleh diterima. Okey, segitiga begitu. Ataupun kamu nampak nak pindahkan yang mana pula? Pindahkan FR ke bawah. Katakanlah, okey, W tidak diubah. Pindahkan FR ke bawah. Sama je. Pindahkan FR ke bawah secara ni. Okey, gini, FR. Okey, R sana. Okey, dia akan jadi W gitu. FR. Arrow jangan ubah. Arrow direction jangan ubah. R ke sana. Tu pun betul. Segitiga tu pun betul.
So kena imagine sikit lah. Okay, dan di manakah angle 40 degree itu sebenarnya? Where is 40 degree? Angle inclined plane itu berada di mana sebenarnya? Sebelum ni kita dah buat dalam resolution of force. Okay, hakikatnya angle inclined plane ni sama dengan angle between W and WY. Itu kan kita dah buat W bila resolvekan W kepada WY, WX. Sebenarnya angle tu sama dengan angle di sini. W and WY equal to angle of inclined plane. Okay, so WY kita sekarang ialah samalah dengan R. Okay, so kita kata dia ialah antara W and R lah pada triangle of forces kita. Okay, so di setiap gambar triangle kita ni antara W and R. Okay, so label 40 degree antara W dengan R. Antara W dengan R, 40 degree. So di situ kena letak 40 degree. Antara R dengan FR pula 90 degree. Okay, sini 90 degree. R dengan FR 90 degree. R dengan FR 90 degree. Okay, boleh nampak segitiga itu? Okay, dan check dia punya arrow. Okay, betul tak arrow dia in one direction? Ya. Yang ni bersambung dengan sebelah sana, bersambung sana dalam satu rotation. Okay, yang sebelah sini pula reverse je. Tapi masih lagi in one direction. Bersambung sana, bersambung sana. Okay, dalam satu sekular dia punya direction of the arrow tu. Okay, so terbuktilah dia dalam keadaan equilibrium. Keadaan yang seimbang. Okay, so sekarang kita nak buat pengukuran sebenar kan? Scale triangle of forces. Okay, so ikut step dia. Okay, buat. Kamu nak bentuk segitiga macam mana? Okay, yang pertama ke yang kedua? Kalau ikut textbook ni, dia ikut lukisan yang kedua saya. Okay, triangle sebelah kanan. Okay, so labelkan. Guna compasses, guna protraktor. Okay, sebabkan weightnya 50 Newton. 50 Newton, takkanlah kamu nak buat 50 cm kan? 50 Newton tu. So, tak sesuai, besar sangat. Maka, wakilkanlah 1 cm kepada 10 Newton. So, bila 50 Newton weight tu, dia akan jadi 5 cm. Okey, lukislah 5 cm weight dulu. Okey, lepas tu sambungkanlah untuk menjadi tujuan kita nak jadikan segitiga tu. Okay, so dia lukis FR dulu, buat 40 degree, buat 90 degree antara FR dengan R ni 90 degree, guna compasses protraktor tu, sambungkan pula, okay. Ataupun nak start dengan sini dulu pun boleh, ambil compasses, buat 40 degree dulu, ukur, lepas tu panjangkan straight ke bawah, okay. Maka dapatlah satu triangle ini. Okey, tapi kita tak tahu lagi berapa panjang dia ni sehingga dia overlap lah di sini. Jangan kita padam lah yang berlebihan tu. Okey. So FR ni, okey, sama je. Dia akan jadi 40 degree sebab sini dia weight ni perpendicular kan dengan permukaan bawah ni. So sini akan jadi 50. So sini kembali 40. Okey, so kalau nak mulakan dari bawah ni boleh juga ambil compasses buat 40 degree buat straight line ni. Okey, so mana overlap berhenti. So, jadikan dia satu triangle yang complete di situ. Okey, lepas tu ukur. Ambil ruler, ukur. Ruler, ukur nilai FR ni berapa cm ni. Okey, dapat 3.2 cm. 3.2 cm. Maka, kalau tadi kita kata 1 cm 10 Newton. Maka 3.2 cm ialah darab dengan 10 lah. It is 32 Newton. Lepas tu ukur pula ambil pembaris R sampai ke A tu. Okey, D sampai A nak cari R. So kira-kira dapat 3.8. So 3.8 darab dengan 10. So dia ialah 38 Newton. Okey, boleh? Boleh. Okey, so yang ni guna kaedah scale triangle forces. Okay, C pula dia kata by resolving the weight of the box W into component parallel to inclined plane WX and component perpendicular to inclined plane WY,
Determine the magnitude of R and FR. Okay, so yang ni menggunakan teknik resolution of force lah. Resolving. Resolving tu, so dia suruh guna teknik resolution of force. Okay, kita buatlah teknik resolution of force pula. Okay. So, tengok yang dia bagi. Okay, maka kita pun boleh juga buat kartesan kan. Okay, buat kartesan macam tadi. Buat axis X. Buat axis. Cuma sekarang kita cuba mencondongkan diri kita. Okey, menyengitkan kita punya gambar ni. Boleh tak saya sengitkan? Okey, so gambar ni, okey, kita jadikan Y ni X. Untuk memudahkan. Sebab objek ni bergerak pada X-axis lah kita katakan WX tu. Maka W kita di sini. Maka W tu kena resolvekan dulu kepada WY, WX. Okay, sebelah atas sana ada R. Sebelah sana ada friction. Okay, cuba buat equation dulu. Apa sama dengan apa? Okay, dalam keadaan equilibrium, apa sama dengan apa? R sama dengan WX. WX. WY. Okay. R sama dengan WY. Okay. FR sama dengan WX. Secara horizontal So, FR sama dengan WX. So, kita pun kenalah resolvekan dulu sebab nak tahu WY dengan WX ni bernilai berapa. Maklumat kita tahu W. So, kita pun settlekan lah. Okay. Maka sekarang, okay. WY, W dengan WX. Okay, buat dulu segitiga di situlah. Supaya kita nampak lagi. Tak payah hafal. Okay, so W, WX, WY. Okay, sudut 40 degree tu antara W dengan WY. Ingat. Antara W dengan WY. Always antara W dengan WY. Yang mewakili inclined plane. Angle of inclined plane. Okay. Maka, kita pun label lah. Opposite, adjacent, hypotenuse. Okay, maka kalau nak cari R. R sama dengan WY. Okay, so adjacent, hypotenuse. Guna apa? Cos. So, cos 40 adjacent per hypotenuse. Okay, WY per W. So, WY is W cos 40. W kita bernilai berapa dah? 50 kan? 50 Newton. Okay, weight 50. So, 50 cos 40 dapat berapa? Dapat? Macam tekan kalkulator. 50 cos 40. Saya tak ada kalkulator sekarang. 38. 30. Okay, Newton. Okay, tadi by drawing dapat berapa WY? WY ni sama dengan apa kita kata? R kan? R. WY sama R dapat 38. Okay, tadi lukisan tadi kita dapat berapa? Textbook kira? 38. Okay, 38. So, biasalah nilai dia tidak berapa accurate tapi plus minus lah, tak lagi jauh. Okay, so kita dapat by calculation 38.3. Okay, betul lah tu. Betul lah tu. Okay, next. Untuk FR pula. Okay, kita akan guna, kita nak cari WX pula. So, kita akan guna O dengan H. O dengan H guna apa? Soh. Okay, maka guna sin. Sin 40 O per H. So, O WX, H W. Maka jadikan WX subjek, WX, WY pindah, bahagi jadi darab, W sin 40. So, 50 sin 40. Tekan kalkulator dapat berapa? 32.14. Okay.
Betul 32.14. Kalau tadi by calculation dapat berapa? By drawing, sorry. Dapat 32 kan? Accurately 32. Okay, so by calculation kita dapat lah lagi detail. Dapat sampai to decimal point. 32.14. So this one is FR. Okay, do you understand? Yes. Tak susah pun, mudah je mudah je. Boleh guna teknik segitiga atau Cartesian graph ni, resolution of forces pada Cartesian graph. So yang mana ada daya sengit, leraikan dia dulu kepada komponen X dan Y dia. Biar berada pada Cartesian graph Y dengan X. So total atas sama dengan total bawah, total kiri sama dengan total kanan. Settle. Okay, so far so good? Yes, so far so good. Nah, tengok jawapan dia macam kamu kira tadi lah. Sama lah. Okay, we look at the last example. Okay, this last example lain sikit pada yang sebelum ni. Sebab yang ni tak ada 90 degree. Okay, tak ada 90 degree di sini. Okay, boleh nampak Boleh. Okay, figure shows a poster hanging on the wall of laboratory with a string and a nail. Okay, dia gunakan tali yang sama. Maka tensionnya samalah di situ. Pada sudut yang sama juga. The weight of the poster is 12 Newton. Okay, draw the triangle of forces for weight of the poster and tension. Okay, T ni sekarang kiri kanan samalah sebab digantung pada tali sama, pada sudut yang sama. Okay, so let's say lah kita katakan supaya nampak beza sikit ni T1. This is T2. Okay, so this is W lah. Daripada center object ke bawah W. Kamu pun kena fikirkan macam mana nak susun ni. T1, T2 dengan W ni. Menjadi satu segitiga. Gerakkan dia secara paralel. Gerakkan dia secara tanpa mengubah angle dia. Okay. So kalau kita buat pada Cartesian graph. Dia akan jadi W ke bawah. Dia ada T1. Ni T2 lah yang condong ke kiri ni. Dalam sukuan tu. So T1 sana. Okay, gitulah. Kalau guna Cartesian graph. Okay, tapi boleh juga kaedah lain kalau dia tak suruh lah. Kalau dia tak suruh guna triangle of forces. Tapi dia tak kata scale triangle of forces. Dia tak suruh guna skala yang benar tau. So yang ni sekadar dia nak suruh kamu sketch triangle of forces. Labelkan dan letakkan angle-angle sahaja. Okay, dan disuruh calculate T guna apa-apalah. Guna apa-apa formula mathematics. Maka kalau kamu nak guna teknik resolution ni pun boleh. Okay, cuma kamu kena resolvekan. T2 kepada T2X. T2Y. Okay. Saya ambil warna lain. Okay, so katakan nak resolvekan sini dulu. So ni T2Y. Sana T2X. Okay, yang sebelah T1 pula. Resolvekan T1X. Sana T1Y. Okay, maka T2X kiri sama dengan kanan kan? Kiri sama dengan kanan. Maka T2X sama dengan T1X. Tapi tak membantu sebab tak ada clue. Dua-dua unknown. Tak diketahui apa-apa maklumat. Maka tidak membantu menyelesaikan nak cari T. Okay, maka kita boleh guna satu lagi. T2Y plus T1Y sama dengan W. Teknik tu pun boleh guna. Okay, dan tengok manakah 35 degree? Where is 35 degree? Okay, so W equal to T1Y plus T2Y. Okay, so 35 degree ni ialah sudut antara T itu dengan horizontal line. So, sudut antara T itu dengan horizontal line di sini dan juga di sini. 35 degree, situ pun 35 degree. Okay, so nak cari T1Y dengan T2Y ni buat resolution. Salah satu side. Sebab nilai T sama, so salah satu side je lah. Lepas tu satu lagi darab 2 je lah sebenarnya. Okay. So, kita pun buatlah. Katakan saya nak resolvekan T2 ni. So, T2 ni resolvekan kepada T2Y. Buat segitiga dia dengan T2X. Okay. Sudut 35 degree tu antara T2
T2 dengan T2X lah yang mendata ni. So kalau pada gambar kita ni di sini lah. Situ 35 degree antara T2 dengan T2X. Mendata dengan kecondongan ni. So bila kita dah ubah-ubah kedudukan dia, maka kena check balik lah. So angle tu mesti antara T2 dengan T2X. So di situ. Okay, label kan. Opposite, adjacent, hypotenuse. Kita nak TY. So O dengan H. Okay, kita nak guna apa O dengan H? So, sign. Soh. Okay, kita akan guna soh sign. Maka kita guna sin 35 O per H. So O-nya ialah T2Y per T2. Sama dengan sin 35. Okay, nak T2Y. So dia ialah T2 sin 35. Okay, tapi ingat dia ada dua T tu sebenarnya. T1 dengan T2. So kalau T1 pun kalau kita resolve dia akan jadi sama je sebenarnya Sama je. Maka sebabkan T1 tu sama dengan T2, sama je dengan T, maka kita kata di situ T1 sama je dengan T2, sama je dengan T. So hakikatnya dia ialah 2 TY lah. Bila tambah 2 tu 2 kali TY lah. Okey, saya nak membezakan ni supaya di gambar nanti nampaklah ada 2 supaya kamu tak miss satu lagi. So 2 TY. So TY ni ialah T. Dia samalah TY ialah T sin 35 lah sebenarnya kan. Kalau kita buang nilai 1, nilai 2 tu. So 2 kali T sin 35. Sama dengan W. Berapa nilai W tadi? 12. Boleh tak cari T sebenarnya? T sama dengan sebelah ni pindah sana jadi sana 6. So 6 bahagi dengan sin 35. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat berapakah ini? 6 divide by sin 35. 10.46. Dapat berapa? 10.46 10.46 Newton, yes. Okey, hakikatnya kamu akan dapat jawapan yang sama dengan teknik matematik nanti. Sama je dengan teknik matematik tadi. Tapi ni teknik resolution of forces lah. Guna Cartesian graph. Bila dapat daya... sorry. Sebab apa ni? Okey, boleh dengar suara saya? Boleh nampak skrin sekarang? Tak nampak. Alamak. Dengar. Sekejap. Silap button. Semula share balik. Okey, semula. Alright. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Alright, good. Okey, sambung. Dapatlah 10.46 tu 10.46. Okey, so tu ialah teknik yang saya bagi tahu, teknik resolution of forces. Okey, using Cartesian graph. Labelkan semua daya-daya pada graf tu yang mana condong-condong kita leraikan. Okey, jadi TX, TY. Lepas tu tengok total atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Lepas tu settlekan di situ. Okey, teknik yang ditunjukkan oleh textbook ini ialah teknik yang menggunakan ilmu matematik sin rule dengan cosine rule. Okey. Bila kamu belajar sin rule dengan cosine rule ni? Tahun lepas. Tahun lepas. Dalam MAT ke MATMOD? MAT. Okey, boleh apply-nya di sini. Okey, sebab apa? Sebab kita tak ada 90 degree kalaulah kita buat triangle of forces dia secara direct. Okey, tengok triangle of forces dia. Antara T1, T2. Okay, ni saya nak kata T2 lah. W. Okey, bila kita pindahkan dia, W, bila kamu fikirkan kan, nak menjadikan dia segitiga, W yang menuju ke kanan sana.
T2 ni T1. Okay, bila kamu fikirkan nak gerak-gerakkan dia jadi segitiga, okay, so di sini 35 degree. Sebelah sana pun 35 degree. Okay, maka bila nak pindahkan T1, okay, kalau gambar ni sekarang dia memindahkan T2 ke sini, memanjangkan, pindahkan dia secara paralel, letak di bawah. T1 pula pindahkan secara paralel, letakkan di bawah sana. Okay, so sudut tu bukan 90 degree tau. Sudut tu bukan 90 degree. Antara T1, T2 bukan 90 degree. Hakikatnya T1, T2 di sini, kalau sebelah sini dah 35, sebelah sana pun 35, 35 berapa dah tu? 35 plus 35? 70. Okay, so kalau mendata semua ni ialah 180 kan? Okay, so sini 35, sana 35. 70. So 180 tolak dengan 70? 110. Okay, antara T1, T2 yang mengkangkang ni ialah 110 sebenarnya. Okay, tapi sebelah sana sini ni, okay, bila kita pindahkan T2 tu ke bawah, maka angle ni zigzag, bukan zigzag. Ni kan, dia selama kan, sudut sini sama dengan sudut sini. So, sini 35 juga. So, between T2 dengan T1 yang satu lagi tu sebenarnya ialah 70. So, T2 dengan T1 tu 70. 70. So, that's why di sini 70. Kalau kita panjangkan ke belakang, belakang ni baru 110. Yang lagi besar daripada 90 degree tu. Yang kurang daripada 90 degree antara T1, T2 tu ialah 180 tolak 110 lah. 70 balik lah. Okay, so that's why 70 di situ. Dan T1 dengan T2 ialah T yang sama. Nilai sama kan? Daya tegangan sama. So dia akan jadi satu segitiga sama sisi lah. Satu segitiga sama sisi. So bila kita dah tahu sini 70, kita pun nak dapatkan sudut di sini dengan sini. Kita akan buat 180 tolak 70, 110 bahagi 2, 55, 55 kan? Okay, so 55, 55. Maka bila kamu construct triangle ni, okay, yang ni tak guna, ni sekadar lukis dan label lah, tak guna scale sebenar. Kalau guna scale sebenar, protraktor tu kena buka, kena check betul-betul lah 55 degree, 55 degree, situ 70. Okay, dapatlah segitiga itu. So, bila dapat segitiga itu, kita nak cari T1 dan T2. Okay, so that's why kita boleh guna, okay, teknik sama ada. Bukan guna dua-dua salah satu je. Sine rule atau cosine rule. Sebab yang ni kamu tahu satu sisi, tapi angle semua dalam kamu tahu. Sisi dua lagi kita tak tahu. Okay, so nak guna sine rule boleh kan? Kalau A, B, C, so kita kata sin C, C per sin C equal to A per sin A. Kan? So bolehlah apply sine rule ni. Dapat je jawapan yang sama. Tapi nak construct tu kena pastikan construct segitiga yang betul. Dengan angle yang betul dululah. Okay, cosine rule pula kalau kita tahu salah satu sisi tu, okay, W square. Tapi ni nasib baik sebab T-nya sama. Sebab T sama. T1, T2 sama. So akhirnya kita boleh factorizekan dia T sahaja kan. T square tu kan. Maksudnya kalaulah dia nilai yang berbeza T1, T2 tak bolehlah guna cosine rule ni. Kalau kita ada dua unknown, dua yang kita tak tahu nak masuk semua dalam formula ni tak mampu lah. Jadi tak boleh settlekan. Tapi sebabkan yang ni nilai sama boleh jugalah guna teknik cosine rule ni. Okay? Boleh faham yang ni? Boleh. Ya, tengoklah mana kaedah yang kamu expert, gunalah kaedah tu. Dia ada beberapa kaedah lah yang boleh diguna pakai di sini ni sebenarnya. Okay. Alright, so habislah example kita. So tinggal formative practice. Okay, masa dah berlebihan lah. Okay, so kita stop di sini lah. Formative practice ni pun subjek apa sekarang ni?